Assalamualaikum, selamat malam semua sahabat-sahabat Iring FM yang dikasihi dan dirindui selalu. Apa khabar? Semoga hari ini rezeki yang melimpah ruah, okey, kesihatan yang dijaga oleh Ilahi, dan kalau ada yang sakit tu, ini satu cabaran dugaan, tempuhi dengan ketenangan, kerelaan. InsyaAllah hidup kita akan diberkati. Baik sahabat-sahabat, hari ini sekejap je saya nak live sebab ada kawan-kawan kita yang dah pun bertanya-tanya berkenaan dengan aplikasi e-hailing jenama taksi. Ejaan TEKSI. Ejaan dalam bahasa Melayu, bahasa Rumi. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang tertanya-tanya aplikasi taksi ini, hari ini saya nak cerita sikit dan kita berkenal-kenalan yang mana yang belum kenal apa itu aplikasi e-hailing taksi, dan kepada yang dah kenal menjadi lebih kenal, insya-Allah. Okey sahabat-sahabat, sambil itu kongsi-kongsikan video ini, insya-Allah akan memberi manfaat, mungkin bukan saja kepada anda, kepada kawan-kawan anda, kepada saudara mara anda, kepada rakan-rakan setaman sekampung anda, insya-Allah, yang memerlukan perkhidmatan e-hailing. Tak kiralah nak sebagai pemandu, nak sebagai pengguna, boleh saja. Boleh saja mendaftar dalam aplikasi e-hailing taksi. Ni saya kena sebutkan aplikasi e-hailing taksi sebabnya adalah kerana ada yang keliru apabila kita berkata berkenaan dengan aplikasi taksi. Ada yang ingat ini untuk taksi saja ke? Ada yang macam tu. Jadi mereka buat endah tak endah lah, kebanyakannya yang kereta-kereta biasa. Dan untuk yang kenderaan taksi pula, mereka akan merasa ini untuk taksi saja. Salah tu ya. Sebenarnya nama tu aplikasi taksi, dan ini terbuka kepada bukan sahaja taksi tetapi juga kenderaan persendirian yang lain, insya-Allah. Okey sahabat-sahabat yang ada di kejauhan maupun kedekatan, insya-Allah aplikasi taksi ini telah pun berjalan sebenarnya, telah pun diwar-warkan sebelum ini, dan ianya telah pun dilancarkan sebenarnya kepada kawan-kawan kita di seluruh negara. Bukan saja di Semenanjung, tapi sampai ke Sabah, Sarawak, sampai ke Labuan. Jadi kalau anda yang belum mengenali aplikasi taksi, hari ini malam ni saya nak cerita sikit. Saya hari ini terpanggil untuk memperkenalkan kepada yang belum kenal aplikasi taksi. Ini saya bersiaran dari rumah saya. Kalau anda dengar bunyi cengkerik, cengkerik, anda boleh rindu-rinduan ke kampung-kampung anda. Saya duduk di Pulau Indah. Pulau Indah ni kalau daripada pusat bandar KL mungkin mengambil masa sekitar 1 jam lebih sikit lah untuk sampai. Kalau waktu jam mungkin melarat ke hampir 2 jam. Walau bagaimanapun selalunya saya 1 jam sajalah sampailah kalau daripada KL tu. Okey sahabat-sahabat, kepada yang belum mendaftar, belum mendownload, okey, anda boleh pergi dekat Play Store dan lihat dekat sana, type kan TEKSI. Jadi bila ada dekat sana, terus saja download dan ianya akan dipaparkan pada paparan pengguna. Jadi anda boleh saja untuk meninjau apa yang ada dalam aplikasi taksi. Okey, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita nak kongsikan sikitlah. Ada satu yang baru-baru ini agak panas berkenaan dengan situasi e-hailing yang baru-baru ini bergelora. Okey, jadi sebenarnya isu yang melanda sahabat-sahabat kita dalam e-hailing bukan hanya anda saja, ianya melibatkan juga rakan-rakan di e-hailing. Mereka lebih parah sebenarnya daripada e-hailing. Mereka lebih parah kerana mereka langsung tak ada undang-undang yang mengawal industri e-hailing berbanding dengan e-hailing. E-hailing ni adalah juga untuk kita mengharapkan, iaitu undang-undang e-hailing. Walaupun masih lagi di peringkat yang tak berapa memuaskan lah pada saya, tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya kata orang tak ada rotan akar pun berguna. Gitu sahabat-sahabat. Okey, kepada yang baru mengikuti live FB pada hari ini, saya insya-Allah
akan perkenalkan kepada anda aplikasi teksi. Okey, jom kita kenal. Saya tunjukkan kepada anda aplikasi teksi ini kan. Okey. Anda apabila anda sudah download, okey, saya tunjukkan anda kan, lebih kurang lah. Apabila anda telah download, dia paparan dia begini ya. Ini adalah paparan penumpang, nampak? Okey, paparan penumpang untuk aplikasi e-hailing. Saya boleh katakan ianya agak menarik, bermutu. Kalau kawan-kawan kita nak tahu, bukan saja pemandu tapi pengguna, anda boleh melihat dekat sini paparan yang saya tunjukkan. Apabila anda download saja, ianya adalah dalam bentuk begini. Ini adalah aplikasi penumpang. Dia satu app saja. Itulah penumpang, itulah driver. Cara-caranya mudah saja. Okey, anda ada 3 menu dekat atas tu, 3 jalur tu, perhatikan dekat atas tu. Anda klik dekat sana. Ini untuk pemandu ya. Anda bila keluar dekat bawah tu, driver mode tu, tekan driver mode. Okey, kalau belum mendaftar, dia akan keluar dekat sana untuk pendaftaran. Contoh lesen, jenis-jenis kereta. Jadi anda klik saja dekat sana dan insya-Allah akan terpapar pelbagai yang diminta. Contohnya sila upload lesen, sila upload geran, insurans dan macam-macam lagi sebagaimana yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemandu e-hailing. Ini dalam offline ya. Kalau saya nak online, saya tekan saja yang ini. Okey, ini adalah bentuk paparan driver. Okey, kalau ada job dia akan keluar lah. Untuk setakat ini, teksi masih belum ada lagi job-job yang banyak. Walau bagaimanapun, jobnya telah mula ada dan hadir dari seluruh negara. Okey, jadi anda jangan terkejut kalau anda duduk di KL tiba-tiba dapat job yang berada di Johor Bahru, job di Ipoh, job di Pulau Pinang, job di Kalusta, job di Merata-Rata. Jadi anda apa ni? Contohkan anda terkejut, kenapa ni jauh-jauh datang? Bukan, itu maksud dia aplikasi teksi cuba untuk berkenalan dengan pemandu-pemandu dan kita yang ada di Lembah Kelang umpamanya. Kalau kita tengok job dekat sana keluar Johor Bahru, kita mungkin ada kawan yang beroperasi di Johor Bahru dan kita boleh sampaikan kepada mereka, ini aplikasi teksi, job ada di kawasan Johor, job ada di kawasan Pasir Gudang, okey, job ada di kawasan Pulau Pinang, di Bayan Lepas, contoh umpamanya di Taiping. Jadi kita boleh sampaikan dekat sana. Okey. Yang menariknya, satu perkongsian lagi saya nak kongsikan, aplikasi teksi ini dia menyediakan job tepi ataupun dalam sistem aplikasi teksi ini dipanggil sebagai MyGig. Okay, dekat atas tu kan ada gambar orang tahan teksi tu. Okey, klik tu. Bila nampak klik tu, anda akan nampak paparan sebegini. Yang atas tu auto lah tempat lokasi anda berada, dan yang kedua ni adalah untuk tempat turun penumpang. Contoh, kalau misal kata kawan kita mungkin nak pergi ke KLIA, jadi dia tak nak menggunakan aplikasi, dia nak kita yang hantar. Kita cuma isikan nama dan juga nombor telefon. Kemudian kita tekan confirm, dia akan kita penuhkan ruang ini, nama dan nombor telefon, dan kita tekan confirm, dia akan terus membawa proses tersebut ke dalam sistem aplikasi. Dan inilah yang menyebabkan kita ada berurusan dalam urusan berkenaan dengan e-hailing. Jadi ianya bukan job yang suka-suka buat. Nanti kalau kena tahan agak susah nak bersoal jawab kan. Okey, itu antara yang boleh saya kongsikan. Okey, sambil itu kepada kawan-kawan kita yang tertanya-tanya bagaimana kaedah teksi, pemotongan teksi, persen berapa. Okey, untuk setakat ini aplikasi teksi hanya mengambil persen 9% daripada kadar tambang. Dan untuk job tepi tadi dia berbeza. MyGig ya, dipanggil MyGig dalam aplikasi teksi, dia hanya mengambil 5%. 5% saja berbanding dengan aplikasi lain yang berpersen-persen. Okey sahabat-sahabat. Selebihnya dalam aplikasi ini kita juga boleh nampak ada saya tunjuk kepada anda Okey, ini ada berbagai, kalau menu anda klik-klik dekat sana, anda boleh nampak sejarah perjalanan ataupun notification yang dihantar oleh teksi itu sendiri. My Team ni adalah untuk alpa-alpa, jadi kepada alpa-alpa yang dah pun diiktiraf, mereka boleh